unanimous group gave the wrong answer. Ya, dia ada series of activities, ya, apa yang punya prosedur, ya. Peserta kajian diminta untuk memberikan jawapan selepas unanimous group gave the wrong answer. Jadi katakanlah ya, dalam makmal eksperimen tersebut ada 10 orang, ya 10 orang. 10 orang, 5 orang adalah kumpulan yang telah berpakat dengan juru eksperimen. That refers to unanimous group. Ya, kumpulan yang telah berpakat dengan juru eksperimen ataupun juru eksperimen telah berpakat dengan satu kumpulan 5 orang ini sebagai contoh, you berikan jawapan yang salah. Ya, katakanlah kita ada 10 orang, ya. 1, 2, 3, 4, 5. Itu adalah unanimous group, ya, yang juru eksperimen telah berpakat, ya, meminta mereka memberi jawapan yang salah. And then kita ada 6, 7, 8, 9, 10. Ya, 6, 7, 8, 9, 10 ni adalah peserta yang sebenar, peserta kajian yang sebenar, ya. Dia tak tahu, ya, yang 6, 7, 8, 9, 10 ni dia tak tahu adanya kumpulan yang memang dah berpakat dengan juru eksperimen, ya. Jadi apa yang berlaku, katakanlah juru eksperimen akan tanya peserta nombor 1. Okey, this line dia banyak, aktivitinya banyak line-line yang lain lagi. Ini satu contoh, ya. So dia akan tanya kepada peserta nombor 1. Okey, yang unanimous group, ya, ingat yang unanimous group adalah nombor 1 hingga nombor 5. Jadi dalam tempat yang sama, dia ada 5 orang yang memang dah berpakat, ya, dengan juru eksperimen dan 5 orang memang peserta kajian, ya. 6 hingga 10 ada peserta kajian. So dia akan tanya, ya. So peserta nombor 1, standard line, matching dengan line yang mana, dia akan bagi contoh nombor 1, ya. Standard line matching dengan nombor 1. Okey, itu peserta nombor 1. Ya, mungkin dia akan pergi kepada nombor 2, ya. Peserta nombor 2. Okey, standard line ni matching dengan yang mana? Dia akan bagi jawapan 1. Actually, kalau kita tengok secara mata kasar pun kita dah nampak standard line ni sama dengan nombor 2, ya, composite line yang nombor 2, ya. Tapi this is nak menunjukkan tentang bagaimana pressure kumpulan, ya. Dalam konteks yang kecil kita panggil pressure daripada kumpulan. Dalam konteks yang besar kita dah kategorikan itu sebagai norma sosial, because itulah menjadi tingkah laku yang telah digunakan secara bersama dalam satu kumpulan, ya. So dan seterusnya kepada partisipan yang ketiga, ya, iaitu memang dah berpakat tadi, ya. Ingat 1 hingga 5 yang dah berpakat dengan juru eksperimen atau juru eksperimen telah memberi arahan, dah berpakat, ya. So yang 3 akan berikan standard line 1, and then dia akan tanya pula kepada bilangan yang kelima, orang yang kelima sebagai contoh. So dalam tempat yang sama, ya, 6, 7, 8, 9, 10, the real participant akan memerhatikan, ya, jawapan yang diberikan oleh bilangan nombor 1 sampai orang nombor yang kelima tadi. So sampai nombor 5 dia akan bagi tahu contoh, yes, the standard line match dengan comparison line nombor 1. When comes to kepada peserta yang sebenar, ya, katakanlah peserta nombor 6, ya, peserta 6, okey. So standard line akan matching kat pada mana? Dia akan beritahu juga the same answer. Mungkin dia rasa, dia dalam diri dia pun dia rasa macam betul tak ni, ya. Kenapa aku nampak nombor 2 tu betul, ya. Kenapa diorang semua bagi nombor 1? Tetapi disebabkan adanya tekanan sekeliling itu, ya. This is group pressure ataupun norma sosial, ya. Kebanyakan orang, kesemua, kalau dalam kajian tersebut, kesemua memberikan jawapan standard line ini sama dengan nombor 1. So didapati dalam kajian tersebut, ya, peserta-peserta kajian memberikan jawapan yang sama, iaitu standard line ini sama dengan nombor 1, ya. That's why dalam eksperimen tersebut hasil kajian menunjukkan bahawa
Ya, 76% conform at least once to the group false judgment. Up to 76%. Ya, 76% akur sekurang-kurangnya sekali kepada penilaian yang salah, yang telah dilaksanakan, yang dilakukan oleh kumpulan yang anonymous group tadi. Ya, walaupun mereka tahu jawapan itu salah, tetapi disebabkan kebanyakan orang memberikan jawapan tersebut, dia turut akur. So dalam eksperimen tersebut dia ada series of activity, and they found that up to 76% conform at least once. Ya, sekurang-kurangnya sekali. Mungkin dalam aktiviti tu ada 10, ya. Mungkin 5 tu dia beri jawapan yang sendiri, dan lain-lain itu memberikan jawapan sebagaimana mengikut kepada kumpulan yang telah bersekongkol dengan juru eksperimen, ya, anonymous group, ya, iaitu jawapan yang salah, group's false judgment. Dalam kajian tersebut, ya, later research found that an ally ni someone who disagree with the group, and the ability to make response privately both reduce conformity. Dalam kajian ASH, ya, didapati pada kemudiannya, ya, someone who disagree with the group. Dalam kumpulan tadi kita ada 10 orang kan, 1 hingga 5, bilangan 5 itu adalah golongan yang bersekongkol ataupun yang dah berpakat, ya, dan 6 to 10 itu memang the real participant atau subjek kajian, ya. Jadi dapati katakanlah, ya, bilangan nombor 3 sebagai contoh, 1 dan 2 memberi jawapan yang salah, contoh, ya, peserta nombor 1 memberi jawapan yang salah, ya, jawapannya 1. Peserta nombor 2 memberi jawapan yang salah, juga 1. Peserta yang ketiga memberi jawapan yang salah, juga 1. Tapi peserta yang keempat, ya, ni dah berpakat dengan juru eksperimen. Dia saja memberi jawapan yang betul, ya. Contoh jawapan nombor 2. Okay, and then peserta yang kelima yang juga berpakat dengan juru eksperimen memberi jawapan yang salah 1. So daripada 5 orang tadi, seorang saja yang memberi jawapan yang nombor 2. Ya, yang 4 yang lain tadi memberi jawapan yang salah, iaitu this standard line match dengan this line nombor 1. Ya, whereas yang nombor 4 tadi, peserta nombor 4 memberi jawapan yang betul, ya, sebenarnya betul, iaitu this standard line match dengan line yang kedua. Ini dikatakan sebagai an ally, someone who disagreed with the group. Ya, ada seorang je yang memberi jawapan yang berbeza dengan kumpulan mereka tadi, and the ability to make response privately, dan begitu juga keadaan this is experiment, dia buat manipulasi, ya, manipulasi apabila seseorang itu boleh memberi jawapan secara private. Contohnya bila mengundi kan, mengundi kita tak mengundi secara terang-terangan, mesti ada duduk dalam kandang pangkah, ya, secara private, ya. Dalam keadaan begini both reduce conformity. Dalam dua keadaan ini, bila berlakunya an ally, someone who disagree with the group, and juga kita memberi kebolehan ataupun diberi untuk memberi respon secara private, yang tidak diketahui oleh orang lain jawapan kita tu, ya, kedua-duanya boleh mengurangkan conformity, ya. Orang semakin tidak akur apabila berlakunya orang lain juga memberi jawapan yang berlainan dengan sebuah kumpulan, ataupun diberi ruang untuk berespon secara privacy, kedua-duanya mengurangkan conformity, ya. So factors that affect conformity, ya, kita dah tengok tadi definisi conformity, ya, akur, ya, kita akur, kita ubah pendirian kita ubah kepercayaan kita ubah sikap kita ubah tingkah laku. Kerana apa? Kerananya adanya social norms, ya, kita akur kepada apa yang norma-norma sosial sesuatu tempat, ya, apa orang sekeliling kita buat, ya, the pressure from a particular group, ya. So factors that affect conformity. Apakah faktor yang mempengaruhi conformity?
iaitu cohesiveness, ya, kejelikitan. Saya kira kalau pelajar kaunseling ni tak asinglah perkataan tentang cohesiveness, ya, kejelikitan, yang merujuk kepada the degree of attraction felt by an individual to an influencing group, ya, sejauh mana daya rasa tahap tertarik, ya, jelekitnya, ya, yang dirasai bersama oleh seseorang individu kepada di dalam sesebuah kumpulan yang berpengaruh, ya. So kajian menunjukkan bahawa as cohesiveness increases, conformity increases. Ya, apabila kejelikitan itu bertambah meningkat, keakuran juga turut meningkat. Ya, ini salah satu faktor, ya, faktor-faktor yang mempengaruhi keakuran. Oleh sebab itu penting dalam kehidupan kita, apabila kita nakkan orang akur kepada satu-satu peraturan, ya, satu-satu adat, satu-satu nilai, satu budaya, ya, peraturan dan sebagainya, perlu kita membina hubungan, ya, membina kejelikitan antara satu sama lain, ya. Itu sangat penting kerana kejelikitan itu apabila semakin meningkat akan membantu untuk meningkatkan lagi kepada konformiti, keakuran, ya. Sudah pasti dalam kehidupan kita nak bawa orang kepada perkara yang baik, ya. Kita nak bawa orang kepada jalan yang betul, ya. Of course, ya, bila sebut tentang nak bawa orang kepada jalan yang baik, kepada sesuatu yang baik, nilai hidup yang baik, ya, sebagaimana yang kita tahu, bukan mudah, ya, bukan mudah. Kadang kita tahu, ya, kita tahu bahawa kita perlu tolong menolong antara satu sama lain. Kita tahu, ya, kita ada ilmu tentang penting kita membantu orang lain, ya, tetapi untuk kita buat adalah sukar, ya, sebab kita perlu mendidik diri kita. Bila sebut didik ni bukan perkara yang mudah, ya. Kita tahu dia betul, ya, kita tahu itu salah, tapi kita tetap buat yang salah, ya, kita tinggalkan yang betul, ya. Sebab itu dalam diri kita ni kita perlu juga ada perjuangan itu. Dan kadang-kadang kita tidak boleh nak berjuang diri kita sendiri, ya. Kita tidak mampu untuk keluar daripada kepompong yang mengikat diri kita, dan kita perlu kepada orang sekeliling yang boleh membantu kita keluar daripada kepompong tersebut. Ya, saya yakin orang yang bersalah, ya, orang yang membuat dosa, mereka sebenar-benarnya tidak aman, tidak tenang, dan mereka sebenarnya tidak mahu perkara tersebut berlaku pada diri mereka. Tapi kerana apa? Ya, kerana mereka kecundang atau mereka tidak berjaya keluar daripada kepompong yang menjadi kehendak hawa nafsu mereka. Dan sebab itu satu perkara penting, ya, pada diri saya dan juga pelajar-pelajar, supaya kita dapat mencari rakan, mencari kawan-kawan ataupun mencari guru, mencari siapa-siapa orang yang boleh memberi sokongan kepada kita, yang boleh mengeluarkan kita daripada terjerat dengan hawa nafsu. Itu yang penting. Itu menjadi kunci, ya. Bila kita jumpa dengan orang-orang yang boleh keluarkan kita daripada terjerat dengan hawa nafsu kita, itulah orang yang sebenar-benarnya akan membantu kita. Dialah sahabat kita yang sebenarnya, ya. Sebab ada keadaan, dan banyak keadaan kita tidak mampu untuk keluarkan diri kita sendiri. Kita lemas, ya, dan kita perlukan pertolongan orang di luar sana, ya. Jadi dalam keadaan kita kena ingat, ya, orang yang mendidik kita, ya, orang yang bawa kita ke jalan yang baik, sebenarnya itulah sahabat kita, dialah rakan sebenarnya, walaupun kita rasa pedih. Dan itu menjadi syarat, ya, syarat bila kita rasa tertekan ataupun kita rasa tidak selesa, sebenarnya itulah kebaikan untuk kita. Kita kena ingat, ya, kita sendiri, sebab tak semua benda orang boleh tegur kita, ya. Kalau silap langkah makin parah kita, ya. Jadi penting menjadi satu orang kata panduan pada kita apabila berlaku sesuatu yang kita tidak selesa, ya. Sebenarnya di situ ada kebaikan. Ingat, ya, di situ ada kebaikan. Apa-apa yang kita rasa tidak selesa akan memberikan satu kebaikan kepada kita, ya, sebab kita kena berperang dengan jiwa kita, ya. Kita dah lemas dengan hawa nafsu kita, ya. Alright, so that's why bagaimana kita nak membantu, ya, perlu nak ada cohesiveness, ya. Kita perlu
kaitan antara satu sama lain, ya, barulah mudah untuk kita nak membawa ramai orang kepada perkara-perkara yang baik. Oleh sebab itu contohnya, ya, memanglah dalam untuk kita nak mendidik ini bukan perkara yang mudah, ya. Kita sukar untuk membuat pendidikan ini, tetapi kita perlukan satu perjuangan, ya. Saya ingat dulu saya pernah bertugas di sebuah kolej, ya, dan didapati uh, ada pelbagai isu di dalam asrama sebagai contoh. Tetapi pensyarah saya pernah bertanya, ya, adakah pernah, ya, ini bukan kes saya lah, ya, kes pada rakan saya. Adakah pernah awak tolong sidai baju dia? Ha, sidai baju dia. So tengok di sini, ya, bagaimana untuk kita membina kejerikatan itu, ya, perlu adanya langkah-langkah awal yang perlu kita lakukan, ya. Jadi walau apa pun besar permusuhannya, ya, disebabkan kita pernah berbuat baik, jadi perkara itu telah menjadi satu elemen yang boleh mendekatkan kita dari yang cuba berjauhan dengan kita. Ya, hanya simple saja, tolong kita sidai kain dia dan sebagainya. Ini adalah tentang cohesiveness, ya. Dan kemudian tentang group size, ya. Faktor yang lain, as group size increases, conformity increases, ya. Apabila size kumpulan meningkat, conformity juga akan meningkat. Jadi penting, ya, perlunya bukan seorang dua sahaja yang melakukan sesuatu yang baik. Kita perlukan kumpulan yang besar agar orang akur akan meningkat, ya. Kalau seorang saja tu yang baik atau dua tiga orang saya menegakkan yang baik, yang itu akan menyukarkan untuk kita nak membentuk sebuah masyarakat yang akur kepada budaya, tata susila, kepada perkara-perkara yang baik. Yang perlunya ada kumpulan yang lebih besar kerana as group size increases, conformity also increases, ya. And selain pada itu, apakah faktor-faktor lain lagi, ya, yang boleh mempengaruhi keakuran conformity? Dikenali sebagai descriptive norms. Sebagaimana yang telah saya sebutkan tadi, what most people do in a given situation. Ya, apakah perkara-perkara yang kebanyakan orang buat. This is descriptive norms, ya. Oleh sebab itu, kalau kita perlukan orang sekeliling kita ramai yang membina tingkah laku yang baik, ya, kita perlu ramai-ramai melakukan perkara tersebut, because people akan merujuk kepada what most people do. Ini sangat bahaya kalau kita dah nampak seorang dua orang, ya, yang mempunyai ideologi yang tidak bagus, yang menyimpang daripada agama, perlu kita kekang daripada awal sebelum dia menjadi satu dah merebak kepada ramai orang, ya, kerana manusia cenderung untuk memerhati dan adopt, ya, menerima budaya yang kebanyakan orang buat, ya. And also yang seterusnya injunctive norms, ya, apa yang patut kita buat, ya, specify what ought to be done, apa yang patut dibuat. Kedua-dua ini, descriptive norms dan juga can increase conformity. And then we move to why people conform, ya. Kenapa manusia susah-susah nak conform, akur kepada orang sekeliling? Kenapa? Ya, antaranya adalah sebabkan oleh normative social influence, ya, pengaruh social normatif, ya. Ia merujuk kepada based on the desire to be liked or accepted by others, ya. Berasaskan kepada keinginan kita ni manusia mempunyai keinginan untuk orang suka kita. Kita mempunyai keinginan untuk orang terima kita. Yang cuba tengok pada diri masing-masing. Kita ada keinginan tak orang suka kita? Ada, ya. Jaranglah kita nak orang benci kita. Kita marah kalau orang tak suka kita, kan? Kita risau kalau orang tak suka, menunjukkan bahawa manusia ini kecenderungannya orang suka dia. Dia nak orang suka dia. Dia nak orang terima dia. Kita susah kalau orang tak boleh terima kita. Tak boleh terima idea kita. Kita susah hati. Tingkah laku kita orang tak boleh terima. Kita susah hati. Ini adalah merujuk kepada normative social influence. Ya, bahawa manusia ini ada kecenderungan agar orang suka dia dan orang terima dia. That's why
apabila ada normative social influence, adanya kecenderungan supaya orang suka terima kita. Oleh sebab itu manusia akur kepada sesuatu perkara. Ya, itu yang pertama. Keadaan yang kedua, why people conform? Informational social influence, ya, pengaruh social informasi, ya, informational social influence. Ia berbeza dengan normative social influence. Normative social influence lebih kepada keinginan kita agar orang menerima dan suka kepada kita. Manakala information social influence merujuk kepada based on to possess accurate social perception. Ya, accurate social perception. Ini adalah kenapa manusia conform, akur. Ya, menunjukkan kepada kita bahawa manusia ini ada kecenderungan, keinginan agar kita mempunyai persepsi yang betul, yang tepat, ya. Sebab itu kita akur, ya. Kita tak nak kita mempunyai persepsi yang salah, yang berbeza dengan orang lain. Kita kan boleh nak sama dengan orang lain. Dan sebab itu, ya, kalau orang pilih A, kita pun nak pilih A. Jarang orang nak pilih B, C, D, ya. Kalau kata 50 orang dah pilih A, kecil nak pilih A pun adalah besar. Ya, sebab itu contoh kan kalau setengah orang tu dalam kuis, midterm dan sebagainya, katakanlah 40% beri jawapan A. Dia dah beri jawapan B, sedangkan jawapan itu memang dah betul, ya, B. Sebenarnya itulah jawapannya. Tetapi sebab apa? Dia boleh tengok sekeliling dia dan beri jawapan A dan menimbulkan resah pada diri dia dan dia tak yakin dengan diri dia. Kecuali orang betul-betul mempunyai bulat keyakinannya, dia akan terus dengan jawapan B lah, ya. Kat sini bahawa dalam kehidupan kita, kita mempunyai kecenderungan untuk mempunyai maklumat yang tepat, ya, accurate social perception, ya, persepsi yang tepat, ya. This is an especially strong source of conformity when the task is important and uncertainty are high, ya. This is an especially strong source of conformity when the task is important, ya, and uncertainty are high. Kita cuba tengok dekat sini, ya. This is a experiment yang telah dilakukan. Evidence for the operations of informational social influence. Okay. Dalam eksperimen tersebut, ya, kita dapati kat sini, ya, dia ada this is dua perkara unimportant. Yang ini adalah perkara yang important. Contoh, ya, contoh unimportant. Kalau saya bagi contoh nak makan dekat mana, ya, ya, nak makan apa mungkin penting juga setengah orang, ya. Setengah orang pun nak makan dekat mana pun penting. Bagi saya makan dekat mana tak penting. Kita kata contoh, ini contoh, ya. Dia berbeza antara seseorang individu dengan individu yang lain. So nak makan dekat mana tak penting, perkara tak penting nak makan dekat mana-mana, yang penting makan, ya. Unimportant thing. Apa yang berlaku, ya, apabila nak makan kat mana, low uncertainty, ya, kita dari segi ketidakpastian tu adalah rendah, ya. Kita tahu banyak tempat makan, ya, dekat Terengganu ni banyak tempat makan kita dah tahu, ya, and then kita banding dengan high uncertainty, ya, kira kita kurang tahu tempat-tempat makan di Terengganu, apa yang berlaku, ya, perkara yang tak penting dengan kurang yang tidak pasti, yang ini tinggi yang tidak pasti. Bila kita tidak pasti tinggi, banyak kita tak tahu, so conformity, measure of conformity ada slightly lebih sikit daripada yang low uncertainty. Dia punya skor 2.47 berbanding 2.33. Ya, sebab apa? Kita refer pada tadi, ya. This is an especially strong source of conformity. Menjadi sumber penting yang kuat apabila the task is important, ya, dia highlight di sini task important and uncertainty are high. Kita compare antara ini dengan keadaan ini, ya. Contoh, yang tinggi tadi tentang nak ikan kan di tempat makan. Ini low uncertainty,
Maksudnya saya banyak tahu jugalah tempat makan. Yang ini saya tak tahu banyak. Ya, high. Saya tak tahu satu pun tempat makan yang bagus. Ya, high uncertainty. Dalam keadaan ini pun, ya, perkara yang tak penting, measure of conformity berbeza. Ya, 2.47 dengan 2.33. Kita bandingkan dengan keadaan yang kedua. Ya, conformity was greater when uncertainty was high. It was low. Ya, kita tengok dekat sini, ya. Perkara yang penting. Apa perkara yang penting? Contoh nak mencari pasangan hidup. Penting ke tidak? Mesti penting kan? Itu apa? Kehidupan kita sampai kita meninggal lah, kita mati. Ya, penting bagi kita untuk memilih pasangan hidup. So that's important thing. So important thing, ya, low uncertainty. Ya, maksudnya low uncertainty, banyak benda yang tak pasti itu rendah. Ya, rendah. Saya dah tahu dengan bakal calon suami sebagai contoh, ya, low uncertainty. Saya tahu dia kerja dekat mana, saya tahu muka dia macam mana, ya, saya tahu dia punya rumah dah ada ke belum, banyak maklumat info yang saya tahu tentang diri dia, ya. Ataupun awak sendiri, contoh awak sendiri, katakanlah balik kampung nanti mak kata ni ada dua calon, ya, ada dua orang calon, ya, A dengan B, ya. Nak pilih yang mana, ya. Jadi kalau katakanlah A tu, ya, A itu banyak benda tentang dia, ya, low uncertainty, ya. And then B, you tak tahu banyak tentang dia, ya. B you tak tahu, high uncertainty, banyak perkara you tak tahu, muka dia macam mana, kerja macam mana, banyak benda yang you tak tahu. Dalam keadaan macam ni, ya, keakuran tu lebih mudah berlaku, sehingga skornya kalau ikut dekat sini, measure of conformity 3.6. Jadi you akan akurlah apa yang mak ayah awak pilih, ya. Sebab awak banyak tak tahu tentang dia, ya. So the score sampai 3.6. Yang ni pula nak sebab awak dah tahu banyak tentang diri dia, ya. Ingat tadi calon A dengan B kan. So A ni you dah low uncertainty. Yang tak pasti tak banyak sangat, banyak benda yang tu tahu. Dalam keadaan macam ni, kalau parents you approach you, nak suruh you pilih yang sekian-sekian, you ada lagi ruang untuk tolak. Sebab apa? You dah tahu banyak tentang diri dia. Tapi B ni, you lebih rely on apa yang parents you cadangkan, sebab you tak tahu banyak tentang apa ni calon B. Ya, so you punya control tu adalah 3.6. This is penerangan tentang apa yang dimaksudkan sebagai the importance of informational social influence, keinginan kita untuk possess accurate social perception. Kita lebih rely on kepada seseorang apabila kita berhadapan dengan suatu perkara yang penting. At the same time, banyak perkara yang kita tidak tahu tentang individu tersebut. Itu dalam konteks nak memilih pasangan. Dalam kehidupan kita yang lain pun begitu juga. Ya, memilih mana-mana yang diterima oleh seseorang itu, kita berdasarkan kepada pandangan orang lain apabila keadaan itu adalah perkara penting dan kita banyak tak tahu. Ya, contohnya kalau dalam nak memilih universiti mana nak belajar sebagai contoh, ya, ataupun nanti nak pergi latihan industri, nak pergi dekat mana, ya. Latihan industri penting, itu menentukan kita fail ataupun lulus dalam pengajian kita, ya. So itu adalah penting, is important. Dan adanya uncertainty are high. Ya, kita tak tahu banyak tentang company tu. Tempat nak buat L itu banyak kita yang tak tahu. Dalam keadaan macam ni, kita akan mudah akur kepada, katakanlah kamu kata pergi dekat organisasi A, contoh. Kita lebih mudah akur. Begitu juga kalau rakan kita recommend, ya, benda tu penting dan kita tak tahu banyak, kita akan lebih mudah akur kepada apa yang kawan kita recommend, ya. Ini merujuk kepada informational social influence, desire to curate social perception. Alright. And next, ways to resist conforming, ya. Cara-cara, ya, bagaimana untuk kita menolak kepada keakuran, ya. Yang pertamanya, why people do not conform. Kenapa manusia tidak akur, tak conform, ya. Dalam ramai-ramai kita dapati ada orang yang tak conform,
ya. Ada yang contoh ramai orang yang ambil vaksin yang tidak ambil vaksin, ya. Kenapa mereka tidak conform, ya? Kenapa sedangkan masyarakat ramai yang memang mengambil vaksin kan, berbanding yang tak ambil vaksin, tapi kenapa berlaku manusia yang tidak conform, ya? Tidak katakanlah masyarakat setempat semua vaksin tapi dia tak vaksin, ya, mesti ada sebab-sebab yang tertentu, ya. Ini sebagai contoh sajalah, ya. So individuation, ya, individuation, ya, individu. Peoples need to be distinguishable from others in some respects. Ya, sebenarnya manusia ini dalam diri manusia ada need to be distinguishable. Ya, dia nak berbeza berbanding dengan orang lain. Ya, uh, in some respect bagi hal-hal yang tertentu. Ya, this is kenapa berlakunya uh, uh, manusia tidak konform kepada sesuatu perkara, ya, sebab dia nak berbeza berbanding dengan orang lain bagi hal-hal yang ikut semualah. Ada perkara-perkara tertentu sahaja dia nak mempunyai hak pada diri dia sendiri ataupun dia nak berbeza dengan daripada orang lain dengan sebab-sebab yang tertentu. Ia merupakan satu keperluan bagi diri dia, ya. Individuation. And sebab yang kedua, people need to maintain control over their life. Ya, manusia ada keperluan untuk mengawal kehidupan diri dia. This is my life. Ya, this is my life. This is ini adalah kehidupan dia. Dia nak menentukan bagaimana kehidupan dia. Ya, dia tidak mahu dipengaruhi oleh orang lain. Ya, dia rasa dia bertanggungjawab di atas kehidupan dia sendiri. Oleh sebab itu dia memilih apa dia nak pilih. Dia tak ikut apa yang orang sekeliling minta dia mereka lakukan. Ya, dan some people cannot conform dan ada keadaan people cannot conform due to physical. Ya, due to physical, dia tak boleh akur dengan kehendak sebuah masyarakat, sebuah negara disebabkan ada masalah fizikal, mereka yang ada masalah kesihatan. Ya, that's why dia tak mengambil vaksin sebagai contoh, walaupun itu adalah keperluan setempat dan sebagainya, ya. So due to physical, ya, and also kenapa mereka tidak conform? Kerana adanya legal, ya, adanya perundangan, ya. Perundangan tertentu, sebagai contoh kumpulan gay, ya, kumpulan gay mereka nak berkahwin tapi mereka tidak boleh berkahwin, ya. Kalau ikut kelompok gay ni memang mereka nak berkahwin sebagai contoh, ya, tapi mereka telah di oleh perundangan, ya, jadi tidak benarkan untuk mereka berkahwin sebagai contoh. It's illegal, ya, berkaitan dengan perundangan. Ataupun mereka mempunyai psychological reasons, ya. Psychological reasons, ya, sebab-sebab yang berkait dengan faktor psikologi, ya. Setengah orang sebagai contoh tidak boleh menerima vaksin kerana dia mempunyai perasaan anxiety yang very severe, ya, dengan keadaan tersebut. Dia boleh menyebabkan masalah stres berpanjangan ataupun depresi dan sebagainya, ya. Ada contoh-contoh yang lain juga, kenapa manusia tidak boleh conform dengan sesuatu perkara, ya. Boleh tengok pada rakan-rakan kita, ya. Kenapa mereka tidak conform, ya. Kalau kita tengok dah ada peraturan, ya, sudah ada contoh satu kelompok itu mengamalkan satu perkara tersebut tetapi mereka tidak boleh akur. Sebab apa? Antara sebab individuation, sebab mereka nak mengawal kehidupan mereka sendiri, disebabkan artikel, halangan undang-undang dan juga adanya faktor-faktor psikologi yang lain. Ya, ini contoh-contoh kenapa manusia tidak conform. And then we move kepada compliance, ya. Tadi kita dah berbincang tentang conformity, ya, keakuran. Salah satu cara bagaimana kita nak mempengaruhi orang lain supaya dia merubah sikap dia, kepercayaan dia, tingkah laku dia dan sebagainya, ya. Itu adalah conformity, iaitu berasaskan kepada
norma sosial ataupun pressure daripada kumpulan. Ya, kumpulan di peringkat awal adalah tekanan daripada kumpulan tertentu. Tapi bila dah sesuatu itu dah menjadi satu budaya, dia telah diamalkan secara norma sosial. Dan teknik yang kedua adalah compliance. Compliance, type of social influence involving direct requests from one person to another. Ya, type of social influence involving direct request. Perubahan berlaku kerana adanya norma-norma sosial, tekanan, pressure daripada orang sekeliling ataupun norma-norma sosial. Dalam keadaan compliance ini pula, dia berbeza. Perubahan yang berlaku dalam keadaan macam mana? Dalam keadaan adanya direct request. Ya, adanya permintaan langsung daripada seseorang kepada orang yang lain. So, apakah ya principles underlying compliance? Apakah asas-asas apa yang mendasari kepada compliance tadi, ya? Kita memenuhi permintaan orang itu atas asas apa? Ya, asas yang pertama adalah friendship dan juga liking. Ini asas yang pertama kenapa kita comply. For example, we are more likely to comply if a friend or someone we like makes a request as opposed to a stranger or someone we do not like. Ya, cuba bayangkan dalam kehidupan kita sehari-harian, kita memenuhi ya, rakan kita berbanding bukan rakan kita. Ya, orang yang kita suka berbanding dengan orang yang kita tidak suka. Ya, ini menjadi asas ya yang mendasari kepada bagaimana kita memenuhi permintaan seseorang. Ya, the principles ya yang mendasari kepada compliance, friendship and liking. And apa asas yang kedua? Ya, asas yang kedua adalah commitment ataupun consistency. Meaning that if we have made a commitment to a position or action, ya, sebagai contoh pelajar-pelajar, ya, kita dah buat komitmen. Maksudnya, okey, kita dah bersetuju menjadi pengarah sebagai contoh bagi sebab persatuan kita, contoh persatuan PK, ya. Kita dah membuat komitmen, kita bersetuju, kita dah dipilih dan kita bersetuju untuk menjadi pengarah, ya, ataupun pengurusi kepada persatuan PK, ya, to a position or action. We tend to comply with requests for actions that are consistent with the position or action as opposed to requests that are inconsistent. Ya, ini nak beritahu ya tentang komitmen dan konsistensi. Once kita commit, kita nak kita dah commit sebagai seorang pengarah, pengurusi. So, kita ada kecenderungan untuk konsisten ya dengan tingkah laku kita. Meaning that kalau kita diminta untuk menyediakan kertas cadangan aktiviti, program dan sebagainya, ya, kita diminta. So, kita akan melaksanakan. Sebab apa? Itu adalah konsisten dengan komitmen yang telah kita berikan. Ya, kalau contoh orang yang dah diikat dengan pertunangan, ya, komitmen dah ada dekat situ, dah terima dia sebagai tunang, ya, sebagai contoh. So konsistensi akan berlaku. Contoh katakanlah you minta tunang you tu tolong belikan buku sebagai contohnya, ya. So it's consistent dengan komitmen yang you ada. Ini adalah jelas bagaimana compliance itu berlaku. Bagaimana you memenuhi permintaan orang. Sebab apa? You dah ada komitmen. And that adalah konsisten you melakukan sesuatu sebagaimana apa yang telah you commit. Yeah? This is commitment and consistency. And next one, reciprocity. Reciprocity, we are more likely to comply if the request comes from someone who has done a favor for us in the past. Ini banyak berlaku dalam kehidupan kita, ya. Timbal balik, reciprocity. Kenapa kita tolong ambil nota untuk dia? Oh, last class dia dah tolong ambil nota untuk kita. Ya, timbal balik, ya. Someone dah buat sesuatu yang you minta sebelum ini, ya. And then you kira balas budi lah, lebih kurang macam tu, ya. Contoh
nanti you teman dia pergi mall dan sebagainya. Sebab apa? Pagi tadi dah tolong dah you buat nasi goreng sebagai contoh, ya. This is reciprocity, ya. Kecenderungan untuk kita memenuhi permintaan bila adanya konsep friendship, adanya konsep commitment, adanya konsep reciprocity. Selain pada itu, kenapa kenapa kita penuhi permintaan orang, ya, kita buat apa yang orang minta, iaitu adalah faktor scarcity. Scarcity, we tend to comply if a request, if it involve outcomes or objects that are relatively scarce. Ya, kita comply. Ya, kita penuhi permintaan apabila sesuatu itu adalah sesuatu yang penting, yang bernilai. Ya, kenapa? Ya, you pergi mengundi sebagai contoh bagi seseorang tertentu, melihat perkara tersebut adalah penting. Mengundi itu penting, ya, sebab dia akan melibatkan banyak perkara dalam kehidupan manusia, kerana kepimpinan itu parti yang memerintah dan sebagainya memerankan peranan penting untuk mengurus kehidupan kita keseluruhannya. Itu ada perkara penting. That's why apabila kita nampak sesuatu penting, scarcity, sesuatu yang bernilai, kita akan penuhi apa yang diminta, ya. Unless kalau you melihat bahawa mengundi itu tak penting, ya, jadi you tak akanlah orang pergi kempen kat you pun you tak akan pergi keluar mengundi sebab bagi you tak penting. So how to ensure that people comply. So you kena create perkara tersebut, menunjukkan perkara tersebut ada sesuatu yang scarcity, yang penting, ya, dalam kehidupan. So manusia akan cenderung untuk comply. Selain pada tu, ya, faktor seterusnya adalah social validation. Social validation, we are more likely to comply if we believe that similar others are behaving in the same way. Ya, kita ni akan comply apabila kita melihat kebanyakan orang sekeliling kita, masyarakat kita melakukan perkara tersebut. Ini sekali lagi, ya, pentingnya dalam hidup membina satu masyarakat, nilai norma sosial kehidupan yang bagus, nilai-nilai yang baik. Sebab apa? Manusia ini akan merujuk kepada orang di sekeliling dalam tingkah laku mereka. Termasuklah, ya, mereka akan memenuhi permintaan kita apabila mereka merujuk kepada orang sekeliling kita. Ya, kalau dalam kelas ini ada 56 orang sebagai contoh, kan, 55 orang memenuhi permintaan saya. So yang seorang lagi dia akan tengok pada yang the rest tu. Ya, mereka comply ataupun tidak, ya. And then another element adalah authority, ya. We are more likely to comply if the request comes from an authority figure. Ya, manusia ni cenderung untuk comply apabila permintaan itu datang daripada orang yang berautoriti, yang mempunyai kuasa, ya. Sebagai contoh mudah, kalau dalam kelas ini saya lebih berautoriti berbanding dengan pelajar. That's why pelajar kecenderungan untuk memenuhi permintaan saya itu lebih mudah. Saya ada minta, okey, boleh tolong Telegram. So ada yang tolong saya buat Telegram. Sebab apa? Ada juga di situ unsur authority. Berbanding kalau orang lain yang tak ada hubungan authority dengan pelajar-pelajar, mungkin sukar untuk pelajar-pelajar untuk memenuhi request tersebut, ya. Begitu juga dalam kehidupan kita, kalau pemimpin yang minta buat sesuatu itu dan ini sebagai contoh, kita ada kecenderungan untuk memenuhi request tersebut sebab dia datang daripada orang yang berautoriti, ya. Alright. Tactics, compliance techniques, ya. So apakah teknik-teknik dalam compliance ini, ya? Iaitu tactics based on liking. Enhance self or flatter target, ya. Kita nak belajar sedikit di sini tentang teknik-teknik, ya, cara-cara untuk orang akur dengan kita, ya.
bukan akur, comply, ya. Akur conformity, kalau ditranslatekan conformity adalah keakuran. Compliance ni kita guna perkataan yang sama, cuma ejaan je lain sedikit, ya. Compliance dengan K lah, ya. Compliance techniques, tactics based on liking. So ingratiation, ya, enhance self or flatter target. Macam mana kita nak orang memenuhi permintaan kita? Ya, salah satunya adalah kita membina supaya orang suka kita. Macam mana nak membina orang suka kita? Ya, enhance self. Kita kena boost us ourselves. Kita kena perkukuhkan diri kita. Sebagai contoh, cara kita berpakaian, cara kita bercakap, cara kita bergaul. This is the way how we groom ourselves. Ya, kita membina diri kita supaya orang suka kita. Bila orang suka kita, orang akan comply kepada permintaan kita. Itu satu cara. Ingratiation in other way adalah flatter target. Ya, kita memuji sebagai contoh seseorang yang kita nak mereka permintaan kita, ya. Contoh katakanlah saya nak you all tolong angkat buku untuk saya. Jadi saya puji, oh cantiknya fashion tudung awak, cantiklah baju awak, sebagai contoh. This the way how to untuk ensure orang lain comply kepada kehendak kita, ya, apa yang kita minta. Alright. And another technique, tactics based on commitment ataupun consistency. Ya, ini adalah satu teknik yang berasaskan kepada ketekalan ataupun komitmen yang telah kita bincangkan tadi, ya. So the first one, foot in the door. Ya, foot in the door refers to small request followed by larger one. Ya, foot in the door is a procedure for increasing compliance in which we begin with a small request. Yeah, we begin with a small request, and then once this request is agreed to, we move on a larger request. Yeah, the one we had been looking to have granted all along. Yeah, this is based on consistency. We tend to grant the larger request because it is consistent with our granting of the smaller request earlier. Ya, ini banyak teknik-teknik digunakan oleh jurujual, ya. Dia mula dengan small request and then dia followed by larger one, ya. Kalau pergi ke shopping mall, ya, dekat pintu masuk kan ada yang salesman, ya, yang bagi kat kita, sales girls ke, yang bagi kat kita kupon. This is small request, ya. Small request, dia tak kata suruh beli periuk dia, beli dia punya dapur, dia datang dengan kita, dia bagi pamphlet, dia bagi kupon sebagai contohnya, small request. Ya, bila you dah terima kupon tersebut sebagai contoh, actually komitmen telah berlaku. Ya, you dah devote your time, mungkin 1 saat, 2 saat dengan menerima just a piece of kupon tadi, is small request. And then apa yang diharapkan oleh jurujual tadi adalah sebenarnya dia nak jual dapur dia yang berharga 5,000, yang followed by larger one. So the teknik adalah dia mula dengan small request, ya, dia bagi kupon ataupun mungkin dia bagi cenderamata yang berharga mungkin just RM5, ya. And then bila once you terima cenderamata tersebut, and then dia akan move kepada a larger request. This is foot in the door. Yang penting di sini, kita nak mengikat komitmen dengan seseorang. So kita mulakan dengan small request. Berbanding kalau you pergi pada mereka, you approach mereka, you terus minta dia orang, okay, you offer dia ini adalah dapur berharga 5,000. Rasa dia takkan pandang pun, ya. Dia takkan pandang. You tak akan sempat untuk nak tarik perhatian dia ataupun komitmen mereka. So this is the way how to attract commitment, dengan cara you mula dengan small request, ya. And then teknik yang seterusnya adalah low balling. Ya, low balling, changing the deal midstream, ya. Changing the deal midstream, ya. Low balling involve getting others to comply by changing a deal after the person has accepted it, ya. Because the target person has already made a commitment, it is difficult to walk away even though they have been changed mates, ya. Jadi di sini, ya,
kita perasan tak ya, apabila kita berurusan biasanya membelilah ya, membeli barang-barang sebagai contoh ya, uh, kita dapati ada setengah-setengah penjual tu kan, dia ubahkan jual beli kita tu ya, sebagai contoh uh, apa ni pada awalnya dia kata okey, you beli ni nanti ada hadiah sekian-sekian sebagai contoh ya. Tapi once kita dah commit, ingat balik tentang based on commitment. Ya, bila adanya unsur commitment, ya, dah ada komitmen. Bila kita dah kata, kita dah duduk kat situ, kita dah baca pamphlet, dah tengok pros and cons, dah ada komitmen tu ya, masa kita dah devote our time kepada penjual tersebut, and then pada tu kita dah hujung-hujung, kita dah bersetuju nak beli semua, oh dia kata stok dah habis dah ya. Kalau kata payung, oh dah habis dah stok. Macam tu. Yang sebenarnya memang tak ada pun daripada awal. Ya, memang tak ada. So berlaku perubahan di situ. Ya, sebenarnya kaedah ini teknik yang tak bagus lah dari segi amalan kita dalam kehidupan bermasyarakat, memang tak bagus. Memang kalau dah tak ada daripada awal, tak bolehlah kita berjanji demikian itu salah dari segi jual beli. Ya. Tapi saya nak tunjuk dekat sini bahawa teknik-teknik yang digunakan untuk wujudkan komitmen. Ya, kalau tadi komitmen dari segi dia terima kupon tu, small request ya, itu sebagai komitmen. Dan low balling ni komitmen untuk you bersetuju untuk beli, kemudian you tarik balik hadiah-hadiah yang kata tadi payung apa semua tu, ya, you kata dah out of stock, tak ada, tapi cik macam mana, nak beli ke, nak teruskan beli ke tak. Kita timbang-timbang payung tak berapa sen pun ya, RM5, kita dah habis 1 jam duk nengok barang tersebut, dah tengok pros and cons, dah telefon mak ayah kita semua kan, dah panjang lebar berjam-jam dekat situ, takkanlah kita nak tarik balik tak beli kerana sebab tak dapat payung. Macam tu ya. This is teknik. Jadi berhati-hati dalam urusan kita, particularly dalam jual beli ni, banyak mereka menggunakan teknik foot in the door dan juga low balling ya. And then seterusnya ya, taktik seterusnya adalah reciprocity ya. Timbal balik ya, door in the face ya, door in the face. Door in the face ni berbeza dengan foot in the door tadi ya. Door in the face, large request followed by smaller one. Mula dengan request yang besar, followed kemudian diikuti dengan smaller one. So this is a compliance strategy involving making a large atrocious request first, and once it is refused, move to a smaller request. Been looking to have granted all along ya. Jadi dalam teknik door in the face ya, kita mulakan large request ya. Sebagai contoh sebagai contoh mudah supaya mudah faham ya. So sebenarnya target kita contohnya ya, target kita memang nak beli motor untuk berulang-alik daripada hostel ke tempat belajar UMT ya, sebagai contoh. Inilah target kita. Oh sorry. Ini target kita, smaller one ya. Tapi macam mana kita approach parents kita? Kita mula dengan large request. Target kita sebenarnya smaller one, tapi strategi kita untuk timbulnya rasa timbal balik, reciprocity ya, reciprocity ya, timbal balik parents kita sebagai contohnya. So kita mula dengan large request, kata mak perlu ada kereta lah nak berulang alik ke UMT ni, perlu ada kereta ya. So you mula dengan large request. So parents tu kalau dah tak ada duit sebagai contoh kan, you mula dengan last request, of course ya, kecenderungan untuk dia refuse tu ada ya, dia refuse ya, because you bagi sesuatu yang di luar memang
diorang tak mampu untuk nak belikan kereta untuk you. Ya, dan saya sebut lagi outrageous request first. You mulakan dengan sesuatu yang memang you tahu parent you takkan mampulah beli kereta untuk you. Ya, you mula dengan last request. But then bila lah parent you kata, oh tak mampu mak nak beli ni sebagainya tu, ayah tak mampu, tak cukup lah nak beli untuk kereta ni ya. So, you kata tak apalah kalau tak boleh kereta pun mutu pun jadilah. You go to the smaller one. So what happened? Ya, konsep reciprocity, because your parents dah refuse tadi permintaan awak tadi yang mula-mula, jadi sebagai timbal balik ya, sebab dah you boleh terima dah apa ni mak ayah you tak mampu beli kereta ya, ni parents you berfikirlah ni ya, jadi kata you akan tak apalah, you dah change your mind nak beli yang small, beli motosikal, jadi dia akan kecenderungan untuk bersetuju tu adalah lebih. Sebab dia dah refuse untuk memenuhi yang besar. So bila you nak yang kecil, so dia akan bagi. Ia mudah kecenderungan untuk dia memberi you yang kecil tadi. This is strategi ataupun taktik based on reciprocity. You mula dengan yang besar, you memang you tahu parents you ataupun siapa tak mampu nak buat, nak beli dan sebagainya, and then you followed by smaller one. Ini banyak digunakan dalam kehidupan kita sehari-harian ya. Selain pada itu, that's not all. Ya, ini satu teknik lagi yang masih berasaskan kepada reciprocity. Ya, tapi yang ni berbeza. You sweeten the deal midstream. Ya, you cuba manis-maniskan lagi semasa berjual beli sebagai contoh. Ya, that's not only boleh digunakan dalam pelbagai kehidupan kita, tapi kebanyakan kita tengok apa yang berlaku banyak dalam dunia jual beli menggunakan that's not all ya, dan lain-lain teknik compliance tadi ya. Sweeten the deal midstream ya, jadi katakanlah you nak beli motosikal ya, tadi tu tak diberi pun hadiah apa-apa, tapi dalam tempoh berurusan tu okey, ni saya nak bagi satu percuma helmet sebagai contoh, and sweeten the deal ya. Ni salah satu sebagai timbal balik, because you dah bersetuju untuk membeli motosikal, jadi jurujual pun sebagai timbal balik, balas balik apa yang you all dah berikan pada mereka, dia beri beri helmet dan sebagainya ya, sweeten the deal midstream ya, correct. And then tactics based on scarcity. Satu tu playing hard to get ya, suggesting item is valuable ya. Salah satu cara juga ya supaya orang memenuhi permintaan kita menggunakan scarcity, sesuatu yang bernilai ya. Ni bernilai ni ya. Apa ni, tak ada tempat lain. Ada dekat Cawangan Terengganu saja bernilai ya. You tunjukkan sesuatu itu bernilai. Setengah orang tu ya, in fact menggunakan playing hard to get ni dalam untuk memenangi hati penemu duga. Ya, pergi temu duga and then dia cuba menggunakan playing hard to get. Mungkin di akhir sesi dia kata, oh saya dah melalui ada 4 interview dan so far keempat-empat organisasi dah bersetuju apa untuk mengambil saya sebagai pekerja. You cuba boost yourself, meaning that ramai orang yang perlukan orang yang macam you. So dalam keadaan macam tu memberi tekanan kepada organisasi tadi ya untuk mengambil you, because you highlight playing hard to get ya. Susah nak dapat orang pekerja yang macam you. You suggest you adalah seorang yang valuable, yang sangat berharga. Ya, tu salah satu. That's why dalam keadaan ini apa ni, penemu duga akan comply kepada permintaan awak tadi ya. Itu sebagai contohlah ya. Begitu juga dengan barang-barangan sekarang ni ya. You highlight ini adalah edisi terhad ya. Tahun ni saja yang ada, brand yang macam ni masa ni je yang ada dan sebagainya. Playing hard to get ya, limited edition sebagai contoh ya. Itu merupakan bagaimana ahli-ahli perniagaan menggunakan teknik scarcity dalam untuk meningkatkan jualan mereka ya. And then deadline technique, limited time to buy. Ni banyak juga digunakan ni. Kalau tadi benda tu penting, bernilai ya. Yang ni memang dah bagi deadline, limited time to buy. Ya, sekarang je harga dia apa ni, RM50,000. Besok dah harga RM100 sebagai contoh.
Ya, ada tempoh masa, limited time to buy. Ini banyaklah ya, Shopee sale lah, apa semualah ya, Shopee berapa bulan tu ya, setiap 4, 4, 5, 5 ya. Lebih kurang macam itulah, dia ada limited time to buy. Ini adalah teknik-teknik yang digunakan supaya orang memenuhi permintaan kita. Next, we move to obedience. Ya, obedience form a form of social influence in which one person simply orders one or more others to perform some action. Kita dah belajar tentang conformity, perubahan yang berlaku berasaskan kepada social norms ataupun pressure from the people surrounding us. Kita belajar tentang compliance, kita fulfill request daripada orang lain, dan yang ketiga adalah perubahan yang berlaku itu ya adalah menerusi simply orders one or more other to perform some actions ya. Tak semua orang ada capacity untuk memberi arahan ya. Inilah obedience, you mempunyai, biasanya seseorang itu mempunyai authority, mempunyai kuasa, you just memberi arahan ya, memberi arahan dan mereka akan memenuhi kepada patuh kepada arahan tersebut. Ini adalah obedience ya. Saya ada sebut dalam perbincangan kita di awal pengajian kita tentang etika dalam penyelidikan. Saya pernah sebut tentang Milgram Obedience Study. Ya, dalam Milgram Obedience Study, ya, nanti kita akan tengok kepada diagram. So dalam kajian tersebut, ya, participants told to deliver increasing levels of shock to a learner each time he made an error on a learning task. Ya, peserta kajian sebagaimana saya sebut sebelum ini dalam eksperimen tersebut, ya, Milgram's Obedience Study, partisipan subjek eksperimen adalah guru, ya, yang berpakat dengan juru eksperimen adalah learner, pelajar-pelajar. Ya, jadi setiap kali pelajar learner ni each time he made an error, setiap kali pelajar memberi jawapan yang salah, ya, so juru eksperimen akan mengarahkan kepada partisipan ini untuk mengenakan shock, rencatan elektrik kepada learner. Alright, so berdasarkan pada eksperimen tersebut, 65% were fully obedient, shocked to the limit 450 volts. Ya, jadi dalam eksperimen tersebut didapati sehingga 65% daripada partisipan, ya, 65% fully obedience, ya, patuh sepenuhnya sehinggakan dia mengenakan rencatan elektrik kepada pelajar tadi apabila memberi jawapan yang salah sehingga 450 volt. Ni boleh pensan dah ni, ya, 450 volt. Okay, so we look at the diagram. Tak ada lagi kat sini ya, saya buat kat sini dulu. So ini adalah shock level. Ada slide, ya, ringan, moderate, pertengahan, kuat, strong, very strong, intense, ya, extremely intense, and then danger, severe shock, and up to 450 volts. Ya, ini adalah percentage of participants obeying command at each shock level. So kalau kita tengok kat sini, ya, slide, ya, 100%. Setiap kali pelajar memberi jawapan yang salah, buat salah, ya, sebagaimana saya sebut sebelum ini, pada hakikatnya pelajar itu memang dah orang kata dah berpakat dah, juru eksperimen dah berpakat dengan pelajar sakit, ya, buat sakit, ya. Sebenarnya tak kena pun rencatan elektrik tersebut, tapi partisipan guru yang menjadi partisipan tadi tahu keadaan tersebut, ya. So this is virtually all participant deviate slide to very strong shocks, ya. So slide and then followed by moderate. Setiap kali pelajar memberi jawapan yang salah,
teacher yang menjadi partisipan akan mengenakan rencatan elektrik moderate level, strong level pun 100%, very strong level pun 100%, and then intense, learner pounds on wall. Maksud kat sini, pelajar tadi dah buat pura-pura lah, buat sehingga dia menendang-nendangkan dinding. Dan guru dengar, pelajar kesakitan dah menendang-nendang dinding, dia just berlakon lah ni, berlakon, So up to extremely intense, 90% plus, learner pounds on wall again, learner buat kesakitan, makin sakit, bila dah dikenal rencana extremely intense. Kalau kita tengok kat sini, guru masih aku up to 90 something percent. And then kepada danger yang bahaya, yang boleh menyebabkan severe shock, boleh pengsan dan sebagainya ni, ada masih lagi guru yang sanggup mengenakan elektrik. Kerana apa? Kerana diberi arahan oleh juru eksperimen. Ini kajian nak menunjukkan tentang bagaimana kuatnya pengaruh memberi arahan, Oleh sebab itu dalam keadaan tertentu, dia kalau diri sendiri dia tidak akan buat, tapi disebabkan dia patuh kepada arahan, dia boleh buat sehingga membunuh orang. Ini keadaan-keadaan yang berlaku, kerana arahan tadi, kalau dia sendiri dia tak akan buat, tapi kerana adanya arahan dia sanggup buat sehingga membunuh orang lain sebagai contoh, So dalam eksperimen tersebut, apabila learner membuat pelajar buat kesilapan memberi jawapan yang salah, 450 vote, guru kekal patuh kepada arahan, didapati 65% daripada guru tadi sanggup memberi rencatan elektrik sehingga 450 vote. Ini sangat-sangat bahaya. 65%. Okay. So, kalau kita lihat di sini, why did so many obey? Kenapa orang sanggup patuh? Kenapa orang sanggup patuh sehingga sampai membunuh? Kalau kita tengok, actually this experiment adalah cetusan, tercetus apabila berlakunya pembunuhan beramai-ramai oleh Hitler. Itulah pakar-pakar psikologi terfikir, kenapa manusia sanggup hingga membunuh sampai beribu-ribu, begitu ramai membunuh, kenapa mereka sanggup, why did so many obey? The first one is social norms, dah menjadi budaya kita. Social norms to obey authority figure were silent, dah menjadi satu peraturan hidup masyarakat, dunia dan sebagainya. Social norms ini adalah apa yang kita kongsi bersama, untuk patuh kepada orang yang mempunyai power, mempunyai kuasa adalah suatu perkara yang penting. Oleh sebab itu, kita akan patuh kepada pemimpin, kita akan patuh kepada pensyarah, kepada mana-mana sahaja orang yang punya autoriti kita akan patuh. Walaupun perkara tersebut adalah perkara yang salah. Sebab apa? Mereka mempunyai kuasa. Orang bila mempunyai kuasa akan memberi arahan dan orang di bawah akan mudah untuk patuh kepada arahan tersebut just because mereka mempunyai kuasa. Dan faktor yang kedua, kenapa dalam berkait dengan eksperimen tersebut, experimenter said he was responsible. Kenapa you bunuh? Kerana tuan saya arah saya bunuh orang tersebut. Bukan dia sendiri, because dia tak rasa itu adalah tanggungjawab dia. Dia membunuh, dia membunuh, tapi yang bertanggungjawab adalah tuan dia. Dalam eksperimen tersebut, guru tadi sehingga 65% daripada mereka sanggup untuk memberi rencatan elektrik sampai 450 volt kerana mereka berfikir bahawa yang bertanggungjawab bukan dia tapi juru eksperimen yang memberi arahan tadi. Juru eksperimen lah yang bertanggungjawab. That's why dia sanggup membuat demikian. Begitu dalam kehidupan kita, kita dapati berlaku jenayah yang tertentu dan sebagainya disebabkan mereka itu akur kepada ketua, arahan ketua mereka dan sebagainya. And then commands were gradual in nature. Foot in the door. Manusia juga boleh patuh kepada arahan
disebabkan oleh teknik yang digunakan, foot in the door. Apa saya maksudkan tadi? Tengok di sini ya. Dia mula dengan memberi rencatan yang ringan, and then dia move slowly to moderate, strong, very strong and intense. This is foot in the door. Dia mula dengan yang kecil, yang ringan, and then beralih kepada yang besar. Ini adalah cara bagaimana untuk memastikan bahawa orang patuh kepada sesuatu peraturan. Ya, kita mulakan dengan peraturan yang ringan-ringan, and then we move kepada peraturan yang lebih ketat. Ya. And we wrap up our discussion, our lecture today dengan how to resist obedience. Ya, kalau kita tengok tadi sebab apa manusia patuh, ya, yang ini kita tengok macam mana untuk kita resist, untuk kita tidak patuh. Ya, yang pertama, take responsibility. Ya, kita sukar untuk patuh bila kita mengambil itu sebagai tanggungjawab kita sendiri, ya, for any harm produce, ya, untuk apa-apa risiko, untuk apa-apa masalah, kita yang bertanggungjawab. Oleh sebab itu kita tidak mudah-mudah patuh kepada arahan apabila kita melihat perkara tersebut, that's my own responsibility, bukan tanggungjawab orang lain. Itu pertama. Yang kedua, realize total submission is inappropriate. Ya, kita sedar ya bahawa untuk kita patuh bulat-bulat, ya, patuh sepenuhnya adalah bukan sesuatu yang sesuai, ya, yang bukan sesuatu yang wajar untuk kita patuh pada semua perkara, ya. Dan yang akhir sekali, questions authorities motive. Apabila kita mula mempersoalkan apa motif mereka, ya, adakah motif mereka tepat? Adakah motif mereka itu bersesuaian? Adakah patut mereka buat demikian? Apabila kita mula bertanya, ya, ini membuka ruang kepada kita untuk kita tidak patuh kepada sesuatu perkara, ya. Jadi dalam kehidupan kita, apabila kita berhadapan dengan situasi-situasi yang tertentu, particularly perkara-perkara yang tidak bagus, ya, kita dari segi prinsip kita, dari segi apa yang kita tahu, kita tidak wajar untuk kita patuh kepada sesuatu arahan sebagai contoh. Cuba kita fikirkan dalam keadaan sama ada kita mengambil ini sebagai tanggungjawab kita cuba mula mempersoalkan, dan kita mempunyai kesedaran bahawa untuk kita nak mematuhi secara bulat, secara total, tanpa kita memberikan persoalan, bertanya ataupun kita muhasabah, ada sesuatu yang tidak wajar, ya. Dalam keadaan ini akan membantu kita untuk menjadi seorang yang tidak mudah patuh kepada sesuatu arahan, ya. Tapi kalau sesuatu perkara itu perkara yang bagus, tidak perlulah untuk kita muhasabah panjang secara berfikir terlampau lama, ya, berbagai perkara yang bagus, ya, tapi perkara yang mungkin kita dapati ia menimbulkan sesuatu yang tidak kena, ya. Jadi inilah perlu kita timbulkan dalam diri kita bahawa aku bertanggungjawab, aku turut bertanggungjawab. Ini adalah perkara yang tidak wajar, perlu kita mempersoalkan terlebih dahulu sebelum kita membuta tuli, ya, mematuhi sesuatu peraturan yang telah dibina dan sebagainya. Alright, this is all about social influence. Ada apa-apa soalan daripada pelajar? Anything? Assalamualaikum. Jelas, Doktor. Jelas, Doktor. Jelas saja. Ya. Betul-betul jelas ke macam mana ni? Betul je. Alhamdulillah. Seronok saya kalau you all jelas, ya. Nanti saya nak bagi attendance kan? Attendance belum, saya lupa ni. Macam ni lah attendance. Okay, let's say kalau saya post dekat sini, maksudnya orang yang
apa orang yang tak hadir ni dia tak dapatkan link tu ke macam mana? Tak dapat kan? Dapat tak? Tak pasti. Bila saya dah tutup contoh nanti kita end the session, meaning kalau orang yang tak sempat hadir, contoh ada dalam 6 orang tak dapat hadir live, dia tak dapat isi lah attendance tu, betul tak? Saya post dalam ni. Kan macam mana? Ya okey. Tapi bagus juga. Saya post juga dekat sini So saya boleh nampak siapa yang sentiasa tak dapat nak ikuti secara live. So mungkin saya boleh one to one pada mereka lah ya. Dia tak ada masalah ya sebenarnya, tapi apa kata memang kita bukan kita lah. Kena datang live ya, tapi kalau kata memang ada masalah, memang sakit ke ataupun lain tak elok ke, tu saya akan share recording tu. Sama juga yang live nak dengar acak-acak kali kan. Jadi saya akan bagi yang live ya. Cuma saya tak nak lah sampai mungkin di hujung-hujung kelas nanti dah tinggal saya seorang je dekat live, semua ikut recording. Itu kalau boleh tak nak macam tu. Ya, nanti timbulkan isu yang lain lah ya. Saya cuma nak elakkan. Saya akan bagi juga sekejap saya buat link sekejap. Tu ada kelas pukul berapa ni? 10 Doktor. 10. Okey, Doktor. just now lah saya bagi link sekejap You yang tu face to face ke apa? Ke live? Tak, Live. tak Doktor, Online ke? online. 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 Aku usaha apa nanti? Counseling personal. Counseling personal. So far ni berapa kelas dah you all dah ambil face to face punya kelas? Selain pada makmal lah, makmal memang you kena face to face kan? Kelas-kelas lain. Dah ada face to face? Kelas apa? Dah individu Doktor. Counseling individu dengan kaedah penyelidikan. Kaedah pendidikan dengan counseling individu. So you pergi apa nanti saya hantar ni dekat ni saya nak tanya dulu ni untuk attendance dekat Telegram yang saya bagi hantar kat situ. So setiap pertemuan tu berapa orang yang hadir yang live? Semua sekali ke macam mana? Partially. Semua. Semua Kalau penyelidik, kalau kaedah penyelidikan tu dia buat dua, hybrid dengan face to face. Okey. Dia pasang video, dia pasang Webex. Okey, pasang Webex. Lepas tu pensyarah dekat Webex lah ya. Kalau yang tak dapat hadir tu dia dengar lah melalui Webex. Lepas tu Webex. yang lain face to face lah. Jadi maksud saya masa pensyarah mengajar tu dia akan tengok Webex lah, dia tak tengok pada yang datang kelas. Dia tengok yang datang kelas. Oh, so Webex tu dia pancang macam mana? Dia buka je lah gitu. Dia pasang je dekat skrin dalam kelas tu. Okey, dia buka skrin dalam kelas. Okey, Webex tu dia pancarkan pada skrin. Okey. Dia pancar pada skrin and then pensyarah berjalan je lah dekat depan tu ya. Pensyarah duduk depan tu je. Maksudnya audience akan dengar suara je lah dengan yang dipaparkan dekat skrin ya. Alright. Okey. You all jarak berapa? Selang berapa dalam kelas? Selang satu kerusi tak selang. Selang satu kerusi je? Alright. Okey. Tapi yang recording daripada tu jelas tak suara? Ke belum terima lagi recording? Maksudnya bila you record dengan cara buka sekejap, maksudnya bila berjalan mic tu ada kat mana mic? Belum terima lagi recording. Oh, okey. Doktor yang bersyarah tu pegang mic. Dia pegang mic. Mic yang clip on mic Tak, mic yang dipegang. Pegang tu lah. Okey. Ya. Nanti kalau dia siapa Dr. Haris ke? Dr. Musyarat. Dr. Musyarat.
Okey, kalau dapat recording boleh share ataupun tak apalah you tengok dia punya recording okey tak? Bila buat dalam kelas dia pakai mic macam tu, recording tu okey tak? Sebab bila hybrid dia tak semesti semua datang semua ya. Saya uploadkan hari ni baru ada kamera. Ya, cara nak guna kamera. Tapi tak semua bilik kuliah lah ada kamera. Tapi tak apa, jangan bimbang. Mungkin kalau macam itu dah menjadi orang kata suara tak jelas ke apa, untuk teori-teori kita guna online, tapi untuk discussion kita buat face to face. Kita tengok pada keadaan macam tu. Kalau tak ada masalah lah. Sebab saya kira tak semua boleh datang face to face ni sebab sering kali yang close contact tu kerap je. Macam saya pun ialah kiri kanan yang kalau ikut close contact lah. Tapi keadaan ni sekarang tak macam dulu dah ya. Alright. Ada apa persoalan? Ada soalan tak? Okay. Doktor ada record ke? Record. Saya record kalau face to face. Kalau online saya tak record, harulah semua. Mesti ada yang terlelap ni tengah-tengah mengajar. Sebab tu bila saya buat online ni, biasanya saya akan go on saja. Saya go on sebab bila katakanlah dulu saya sudah boleh interrupt je. Meaning satu slide saya tanya, 2 slide tanya kan. Macam tu. Bila dah saya pengalaman yang lalu, saya go on sebab supaya bila dengar recording nanti you boleh tak perlu masa yang lama. Kan? Saya fikir data, banyak benda lah saya fikir je. Saya tak apa, saya macam memang guna line tu bukan saya bayar pun kan. Tak concern sangat semua-semua tu ya. Jadi saya memang, that's why kalau you dengar bila saya lecture, lain sikit bila yang online dengan yang face to face. Yang face to face banyak boleh interrupt tengah-tengah lah ya. Dan ni untuk kegunaan dua sekali lah bagi nak dengar recording. Di recording kita tak nak dengar beletir apa yang tengah-tengah tu banyak-banyak sangat kan. Macam tu. Tak apalah kita cuba adjust. Nanti kalau pada apa-apa boleh tanya pun ya. Maknanya sekarang saya dah recording, saya dah off. So that you boleh tanya macam tu. So nanti bila record tu je smooth je lah daripada you buka you punya PowerPoint, nanti you boleh tengok from one slide to another slide, lebih mudah ya. Macam tu. So that's why saya tengah-tengah saya tak minta you tanya. Macam tu lah. Lepas tu baru kita tanya. Untuk kegunaan recording tu lah sebenarnya. Saya akan bagi. So nak tengok dulu trend yang ada macam mana. Alright, kalau tak ada apa kita berhenti dekat sini. Yang recording tu saya guna kita punya Telegram ya. Telegram apa-apa bahan pengajaran apa kita guna Telegram sebab WhatsApp bahaya takut hilang semua kan. Saya pun tak upload dalam Mylearn sebab kita ada 2 kumpulan, takut you all pula pening dengan kumpulan yang lain. So kita guna